Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT 2 menentang UiTM, yang mana JDT 2 menang 2-1 hasil jaringan daripada Fernando Rodriguez dan juga Moses CDB. Pada perlawanan ini, secara jujurnya saya cakap memang JDT 2 yang menguasai perlawanan dan mereka menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Manakala UiTM 15 minit yang terakhir, mereka menunjukkan perubahan dan mula menyerang dan meningkatkan intensity game dan berjaya untuk menjaringkan satu gol. Tetapi sayang, tempo ataupun konsisten ataupun momentum UiTM pada 15 minit yang terakhir tu hanya bertahan dalam 5 ke 6 minit sebelum mereka bermain seperti sedia kala sewaktu first half. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan JDT 2 dulu. Apakah kekuatan dan juga perkara yang boleh dipuji untuk pasukan Johor Darul Takzim 2. Yang pertama, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah mengenai bahagian tengah yang diketuai oleh Aisyah Hadi dan juga Darren Sham serta Maranyon. Yang mana pada perlawanan semalam, Aisyah yang bertindak sebagai single pivot telah menjalankan tugas beliau dengan sangat baik. Kadang-kadang beliau boleh dilihat bermain sebagai deep lying playmaker untuk supply bola ke bahagian hadapan. Tetapi dengannya ada Aisyah di bahagian tengah telah memberikan sedikit kelebihan kepada Darren Sham untuk bertindak sebagai attacking wide midfielder untuk membantu bahagian kanan, dan untuk Maranyon beliau lebih bertindak untuk link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Dan kita boleh tengok gerakan antara Darren Sham dan juga Maranyon telah membuktikan yang mereka berdua ni mempunyai chemistry yang baik apabila untuk menyerang pasukan UiTM pada perlawanan semalam, yang mana mereka berdua bermain 1-2 sangat bagus. Mereka berada dalam position yang tepat untuk menerima bola. Mereka punya gerakan dan juga playmaker yang dilakukan oleh mereka berdua ni sangat-sangat bagus untuk mencipta gerakan serangan ke arah pasukan UiTM. Dan hasilnya kita boleh tengok gandingan antara Moses CDB, Maranyon dan juga Darren Sham berjaya untuk menjaringkan gol pertama pasukan JDT melalui Moses CDB. Apabila gerakan Darren Sham kepada Maranyon set kepada Moses CDB buat curling shot lalu gol. Memang lawa gerakan yang dilakukan oleh pasukan JDT pada perlawanan semalam untuk gol yang pertama. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan JDT lah. Bahagian tengah Darren Sham, Maranyon bertindak untuk lingkap dengan baik. Darren Sham untuk buka game, Aisyah Hadi untuk membantu bahagian serangan dan juga membantu bahagian pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan JDT 2 adalah peranan Moses CDB. Moses CDB ni boleh dikatakan beliau bermain dengan sangat-sangat cemerlang lah, di mana beliau sentiasa berada di bahagian kawasan kanan dan beliau juga pandai untuk menempatkan diri apabila beliau tahu untuk bermain secara narrow dan juga tahu untuk bermain secara wide. Maksudnya dia pandai untuk buka game. Dia pandai untuk buka game kepada wide area. Dia pandai untuk buka game secara ke tengah. Dan boleh dikatakan memang sangat-sangat function lah Moses CDB pada perlawanan semalam. Banyak menggerakkan serangan-serangan yang menarik, tetapi sayanglah ada beberapa percubaan yang gagal dimanfaatkan oleh beliau untuk menjaringkan gol lebih banyak. Tetapi secara overallnya beliau adalah key player untuk gerakan ataupun penciptanya gerakan menyerang untuk pasukan JDT 2 di bahagian kanan pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan JDT 2. Yang ketiga yang boleh saya puji adalah tentang bagaimana pasukan JDT 2 sentiasa build up daripada bawah menggunakan Feroz dan juga Adam Noor Azlin, yang mana mereka akan membentuk back 2 di belakang dan mereka akan memastikan yang Aisyah yang bermain sebagai single pivot berada di hadapan mereka untuk menjadi anchor. Dan apabila ada 3 orang yang berada di belakang ni untuk build up, dan mereka telah memberikan sedikit kelebihan kepada Omar Hakim dan juga right back pasukan JDT 2 untuk bertindak lebih ofensif. Dan kita boleh tengoklah kadang-kadang Omar Hakim sentiasa buat overlapping, sentiasa support Adam Farhan di bahagian kiri dan sebagainya. Benda tu yang membuatkan bahagian serangan ataupun corak serangan JDT daripada bawah ni berhasil pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya pujilah untuk pasukan JDT. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan JDT adalah mengenai mereka punya winger, iaitu Adam Farhan. Adam Farhan bermain dengan sangat cemerlang, boleh saya katakan. Beliau banyak kali penetrate bahagian belah kiri pasukan, membantu bahagian belah kiri pasukan JDT dengan melakukan penetration run yang bagus, passing yang bagus, crossing yang bagus. Memang sangat-sangat cemerlang lah pada perlawanan semalam. Yang boleh saya katakan beliau juga antara pemata untuk bola sepak Malaysia satu hari nanti. Itu untuk pasukan JDT.
Dan kelemahan pasukan JDT pada perlawanan semalam boleh saya katakan tentang Fernando Rodriguez, yang mana Fernando Rodriguez ataupun striker pasukan JDT masih lagi terlalu isolate. Walaupun beliau berjaya untuk menjaringkan gol melalui satu tandukan, tetapi secara overall game dia terlalu isolate, terlalu bersendirian, tidak berada dalam keadaan yang tepat untuk menerima bola, dan beliau juga kadang-kadang tidak mendapat bola yang banyak untuk menjaringkan gol ataupun untuk menggerakkan serangan pasukan hadapan. Jadi JDT ataupun Fernando perlu belajar bagaimana nak link up dengan baik seperti Maranhão buat, sebab Maranhão memang bermain dengan sangat baik dan dia perlu link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian striker. Ya, Fernando perlu link up dengan baiklah untuk bahagian tengah, dan dia juga perlu berada dalam kedudukan yang betul sekiranya crossing dilakukan seperti perlawanan semalam. Itu untuk pasukan JDT. Untuk pasukan UiTM, kelemahan apa perkara yang perlu mereka perbaiki? Yang pertama adalah tentang defense department. Mereka perlu lebih compact, mereka perlu lebih berdisiplin, mereka punya struktur perlu ubah, mereka punya komunikasi antara pemain perlu lagi diimprove dan ditingkatkan. Sebab semalam mereka terlalu bagi banyak space, mereka tidak melakukan pressure, daripada segi man marking pun mereka agak kurang, dan mereka perlu memastikan yang mereka tak ada ruang, mereka tak bagi ruang yang terlalu banyak untuk pasukan lawan pegang bola, terutamanya di bahagian final third lah kan. Benda tu perlu diperbaiki oleh pertahanan pasukan UiTM. Untuk bahagian tengah pasukan UiTM pula, mereka perlu lebih agresif, mereka perlu lebih berani untuk menekan pihak lawan, dan mereka perlu lebih kreatif untuk mencipta gerakan-gerakan yang menarik ketika menyerang. Sebab apa? Sebab semalam memang mereka bermain macam biasa, bermain dengan direct football, long ball, tetapi banyak kehilangan bola di bahagian final third, yang mana long ball kadang-kadang tak menjadi, yang mana tak dapat ligan dan sebagainya. Tetapi saya boleh puji satu perkara, 15 minit yang terakhir mereka nampak improvement, mereka mula bermain dengan laju, intensity yang tinggi, tempo game mula meningkat, dan berjaya untuk menjadikan satu gol yang lawa ke memang super gol UiTM tu. Jadi secara overallnya banyak benda yang UiTM perlu perbaiki. Saya faham sebab UiTM dengan coaching staff yang baru, player yang agak muda, so mereka banyak benda yang perlu diperbaiki dan perlu dipelajari lagi. So jangan risau, ada banyak masa, belajarlah daripada kesilapan untuk next game dan perbaiki untuk next game. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.